لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. Muslimin muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua dalam ayat suratul Ali Imran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu semua mati, melainkan pastikan diri kamu benar-benar sebagai seorang muslim, yakni muslim yang bertakwa. Hari-hari dengar cerita orang mati, hari-hari. Hari ini saya dapat ucapan banyak daripada kawan-kawan. Sana helwah, selamat hari jadi Ustaz. Lepas subuh, sahabat lain hantar, kawan kita yang kena COVID macam Ustaz, sudah sehat, tiba-tiba dia punya oksigen jatuh. Subuh tadi meninggal. Umur sama bayar dengan saya, satu sekolah dengan saya. 49 tahun. Duduk dalam wad, lama dah. Saya balik rumah, kuarantin di rumah. Dia duduk wad lama. Nampak okey. Gambar pun cantik, senyum. Tengok ajal. Allah kata apa? COVID dah negatif. Subuh pagi tadi. Pukul 5 pagi. Besar. Oksigen jatuh. Meninggal. Pukul 12 tadi saya solat jenazah. Itu kata kematian. Maka ingat baik-baik tuan-tuan. Mari sini saya datang betulkan niat. Kita ingin mempersiapkan ketakwaan seperti yang disebut dalam suratul Al-Imran. Kita tak ada masa nak tengok benda lain. Hari-hari cerita orang meninggal. Kita punya masa hanya Allah yang tahu. Siapkan bekal. Begitu juga pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi." Katakan, aku beriman kepada Allah. Summa istaqim. Kemudian istiqamah dengan apa yang ada. Maka apa makna istiqamah? Kata para ulama, contohnya Asy-Syaikh Utsaimin. Istiqamah itu bermakna mematuhi semua perintah
larangan, yakni syariat daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran. Itu kerja buat kita. Pedulikan. Orang suka, orang marah, kita mau patuh syariat. Sebelum mati, cerita kita baik di sisi Allah. Maka malam ini kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berusaha menjadi manusia bertakwa. Maka kita telah menelusi menelaah satu kitab yang diterjemahkan yang diberi nama 40 hadis qudsi berkenaan ibadah dan zikir, tulisan ataupun karya Asy-Syaikh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Malam ini kita masuk hadis yang baru. Muka surat 18, hadis yang keempat. Keutamaan cinta kerana Allah. Cinta ni cinta siapa dengan siapa? Kita akan tengok hadis ini menjelaskan kepada kita. Sebelum kita dipanggil menghadap Allah, mari kita sandarkan semua perkara kerana Allah. Khususnya hubungan sesama manusia. Maka hadis malam ini dia akan bagi kita kefahaman. InsyaAllah. Baik. Kita mula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu yawmal qiyamah Ainal mutahabbuna bijalali al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat kelak, Ainal mutahabbuna bil jalali, mana orang-orang yang saling mencintai kerana keagungan aku. Al-yawma uzilluhum fi zilli, hari ini aku naungi mereka. Yauma la zilla illa zilli, di mana tidak ada naungan pada hari ini selain naungan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Bila kita rujuk, dia berada pada nombor 2566. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang rahmat Allah sekalian. Maka hadis ini bercerita tentang apa? Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai kerana keagungan aku. Rupa-rupanya hadis malam ini menekankan hablum minan nas, hubungan sesama manusia mesti ada rasa cinta, suka. Tapi kerana apa? Hadis ini menyebut pada kita, Allah tanya, mana manusia yang dulu dia suka dengan manusia yang lain? Dia sayang dengan orang ini. Sebab apa? Kerana aku. Mana orang tu? Allah cari. Jadi tuan-tuan, muqaddimah malam ni mesti kita mulai saat ini suka dengan orang kerana Allah. Bukan sebab harta dia, keturunan dia, rupa paras dia, pangkat dia, kedudukan dia, jawatan dia dan sebagainya. Dia ni naik sampan aja, kait ikan. Kita sayang dia. Dia ni kita benci pasal dia pendek, dia miskin, dia ni orang susah, keturunan tak elok. Dia ni pernah dulu keturunan anak haram. Sebab itu kita benci? Tak boleh. Suka, benci.
terutamanya suka, sayang, sokong kerana Allah. Itu mukadimah. Baik, kita mula. Kata Syekh Dr. Ain Abdullah Qarni, dalam perhubungan, hawa nafsu selalu membujuk manusia untuk mencari selain redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab mencari keduniaan memang merupakan kecenderungan jiwa manusia. Sedangkan orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, bererti mereka telah berjaya memaksa jiwanya melawan hawa nafsu, sehingga kecintaan dan kasih sayang mereka hanya tunduk kepada redha Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan tujuan keduniaan. Ini merupakan perkara yang sangat mulia. Kata Syekh Dr. Abdullah Qarni memahamkan kita, dalam hubungan kita satu hari, satu minggu, berapa umur kita sekarang? 40, 50, 60, 70. Mak saya lagi setahun, lagi siapa bulan ni cukup 80. Mak saya. Sepanjang hidup kita, kata Syekh Dr. Abdullah Qarni, hawa nafsu ni selalu datang pujuk manusia. Cari benda selain redha Allah SWT. Memang kita lalui. Tuan-tuan pun tahu dan melalui pujukan hawa nafsu itu bagaimana rupa. Dahsyat. Tak kiralah dia ni siapa pun. Termasuk ilmuwan, orang berilmu, para ulama, banyak cerita, sirah, tunduk dengan hawa nafsu. Jangan main-main. Siapa pun tak boleh dia pukul dada dia. Dia kata, insya-Allah saya boleh kontrol. Jangan. Kita mesti minta perlindungan Allah. Sebab hawa nafsu ini didokong kuat oleh syaitan yang masuk dalam tubuh manusia, yang Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis mafhumnya. Syaitan masuk berlari-lari dalam saluran darah kita. Maka berpuasa itu menyempitkan laluan dia. Bila orang berpuasa ni rasa lapar, di situ hawa nafsu itu berjaya ditundukkan. Itu satu cara nak tundukkan hawa nafsu. Tapi ingat, di saat tuan-tuan hadir kuliah, tuan-tuan mengaji, tuan-tuan bermunajat, jangan ingat kita ada laluan mudah. Kita boleh menang dengan pujukan hawa nafsu. Sebab ujian ini tiap-tiap hari, setiap waktu. Dahsyat. Kenapa jadi macam tu? Sebab dunia sudah menjadi tarikan yang kuat pada jiwa manusia. Hubbud dunia ni punya dahsyat sampai Nabi sebutlah, apakah penyakit manusia akhir zaman? Al-wahy. Apa itu al-wahy? Hubbud dunia, cinta dunia, takut mati. Itu jangan main-main. Memang Nabi sebut sendiri. Manusia ni, kalau dia dapatlah buat betul-betul semua perkara dalam hidup dia, mencintai semua perkara kerana Allah, dia menang. Dia sudah berjaya menundukkan hawa nafsu dia, sehingga cinta hanya tertumpu ibtigha mardatillah. Ini satu istilah yang diungkap oleh Al-Quran. Kita baca dalam bahasa Melayu, redha ni, ini satu istilah Al-Quran. Redha, ibtigha mardatillah. Berusahalah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang sudah berjaya kalahkan nafsu, dia sudah mencapai satu tahap berjaya mencari satu makna redha Allah yang sudah diusahakan dengan terbaik. Dia tak adalah dunia. Ada, tapi dunia bukan di dalam diri, dunia dalam tangan. Dia urus dunia, bukan dunia urus dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Bila kita dengar orang sebut, saya mencari keredaan Allah, malam ni jangan sindir orang ni. Dia ni bukan mau apa, dia nak redha aja. Tuan-tuan sudah menyalahi satu perkara yang diminta sebagai manusia mencari perkara itu. Ada orang dia sindir. Dia bukan apa, dia nak redha aja. Biasa dengar. Perenggan yang berikutnya, muka surat 19. Kata Syekh Dr. Abdul Qarni, manusia tidak akan dapat saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala sampai mereka juga dapat berteman di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala secara maknawi ketika di dunia, iaitu menundukkan hati mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendahulukan keredaannya serta mencari apa yang ada di sisinya. Oleh sebab itu mereka akan berhimpun kelak pada hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya, iaitu di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Dr. Al-Qarni, kita takkan dapat menundukkan hawa nafsu kita mencintai Allah, melainkan di dunia ni betul-betul kita pastikan hati kita ini taat kepada Allah, cari redha Allah, dahulukan redha, berusaha mencari apa yang disukai oleh Allah. Kalau kita tak berjaya lah, memang kita akan lari dan akhirnya mengikut hawa nafsu. Celik biji mata tuan-tuan, mesti kita berusaha keras mentaati Allah dan mencari keredaan. Ini bukan kerja main-main. Takkan hadis keluar ni kita rasa benda tu tak serius. Benda penting. Ini yang kita nak buat persiapan sebelum mati ni. Bila saya diuji dengan COVID-19, tak tahu benda penyakit tu bersarang dalam diri kita. Saya swab test hari Rabu, hari Ahad sihat. Birah saya mari jumpa saya makan doyan di rumah. Saya sihat. Hari Rabu demam, pergi swab negatif, positif. Birah saya ICU 8 hari ditidurkan. Maknanya dia lebih teruk daripada saya. Kenapa kita cerita ni pada tuan-tuan? Sebab saya nak bagi tahu tuan-tuan tahu. Birah saya bagi tahu saya, pasien mati nampak clear bila duduk dalam ICU. Hari-hari tengok orang mati sebelah katil, depan katil. Tak tension. Hari ke-8 bila dia ditanggalkan, dia stabil. Mula-mula dengar saja bila cabut daripada pernafasan ICU. Mula-mula berita yang dia dengar, orang cakap keliling, hari ini 4 orang mati. Hari ke-8 dia bangun, sedar, buka semua daripada dibangunkan daripada tidur. Mula-mula dengar, bisi semua bergegar. 4 orang mati. Macam dia ni betul-betul dapat nyawa balik. Jangan main-main buat kematian dia. Jadi ingat baik-baik tuan-tuan, kita tak ada masalah. Suntuk cepat kita faham malam ni, carilah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Perenggan yang berikutnya, dalam hadis yang lain disebutkan, keduanya berkumpul dan berpisah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di sini kita baca malam ni, Allah tanya, ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang yang mencintai kerana keagungan aku? Kata Syekh Dr. Al-Qarni, ada satu hadis lain yang disebut 7 golongan yang mendapat naungan perlindungan Allah, di mana hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah sahaja. Hadis itu tak ada dalam kitab tuan-tuan. Dalam Sahih Bukhari dia ada sebut salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan sama macam hadis yang kita baca tadi. Siapa orang itu? Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi
wa tafarraqa alaihi. Orang lelaki atau perempuan, dia ni disebut sebagai apa? Orang yang bertemu kerana Allah, ini berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Macam malam ni lah. Mudah-mudahan saya pun tak mau fikir berapa sabu hati saya malam ni. Tak mau. Saya fikir malam ni, saya dah suruh tonton beli kitab. Kitab pun tak tebal. Kalau tak ada istiqamah dengan kita, kita pencuai, tak mau mari mengajar. Okey. Lebih baik kita jadi yang disebut dalam hadis yang lain. Mana manusia yang bertemu kerana Allah, lepas ni kakak habis kuliah, kita semayang, kita pun tafarraq, keluar bersurai kerana Allah. Yang ini pun Allah panggil. Jadi tuan-tuan, jangan tinggal majlis ilmu, sebab majlis ilmu ni disebut oleh para ulama, inilah orang yang istima'a alaihi, berhimpun kerana Allah. Siapa mari malam ni? Sujud-sujud saya naik kereta. Baik saya duduk rumah, mengenangkan kita ada kitab yang kita nak baca. Duit dah keluar, komitmen ilmu mesti jalan. Mari betulkan niat. Bertemu ni memang kerana Allah, tapi bukan mudah. Bukan mudah. Di rumah tak ada siapa. Saya seorang aja. Sebaik-baik sini jumpa orang. Ui, bahaya ni. Nak bersosial saja kah? Tak apa, jumpa orang tu kita tambah silaturahmi Ustaz kerana Allah. Bagus juga macam tu. Rumah dekat masjid Ustaz, kalau tak mari apa? Orang cakap, ini lagi teruk. Jangan kerana orang. Kita mari masjid ni bukan apa. Sejak jadi AJK, kalau tak mari leceh. AJK kah? Tak ada AJK kah? Rumah Allah ni mesti kita bertemu lillahi ta'ala. Paling busuk pun jangan tinggal solat berjemaah 5 kali satu. Kata Syekh Dr. Al-Qarni, ada hadis yang menyebut orang berpisah dan berhimpun kerana Allah. Sama. Maksudnya mereka berkumpul kerana Allah SWT sampai mereka berdua dipisahkan oleh kematian atau salah satu daripada mereka pergi. Maknanya hadis yang lain menyebut orang yang bertemu, berpisah dalam program macam kita, satu lagi dia berkawan dalam Korea dia dengan satu orang sampai dia berpisah disebabkan kematian. Jadi jangan putus silaturahmi. Saya sebut dengan semua tempat di Korea saya, jangan kita banyak bergaduh. Apa-apa hal berlaku pada kita, tuan-tuan. Orang kampung ni lah nak urus kita. Saya syukur bila kita kena berkurung 3 minggu di rumah. Satu keluarga siapa nak keluar? Masjid hantar makan straight. Tengah hari petang 2 minggu. Pengusi telefon, Ustaz, kita buat keputusan. Saya seorang, tak bukan Ustaz seorang, 2-3 keluarga kita tolong. Masjid. Jiran depan rumah, jiran sini, jiran kiri. Minta makanan. Tapi kita tak lalu nak makan. Itu sebab hubungan sesama manusia. Kalau kita buat baik dengan orang kerana Allah, kebaikan itu dia mari pada kita. Bila kita sombong, bongkar, bila kena ujian macam tu, duit banyak pun tak guna. Jangan main-main apa yang disebut oleh hadis ini. Perenggannya berikutnya. Hadis ini juga mengandungi pengertian bahawa persahabatan kedua-duanya dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika salah satu daripada mereka berpaling daripada tujuan persahabatan yang sebenar, yakni mencari redha Allah, maka dia akan meninggalkannya. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Syarah Fathul Bari tentang
hadis ini. Kata Syekh Tuan Al-Qarni, dia bubuh satu lagi pengertian yang patut kita faham. Kita ni tak mau ikut dia lagi bila dah terpesong jauh sangat. Dia ni dah, kita bukan nak putus silaturahmi dengan dia, tapi kalau kita duduk dekat dengan dia, kita terpaling. Maka kita jarakkan diri dengan dia. Satu hari besok dia kembali menjadi orang yang soleh. Kita mari balik. Baik. Kata Syekh Tuan Al-Qarni, lantas siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang saling mencintai kerana keagungan aku? Balik pada hadis tadi. Jadi siapalah orang yang saling mencintai ini kerana keagungan aku? Siapa orang ini? Jadi saya bukan boleh syarah, melainkan kita tengok syarah daripada para ulama. Kata Imam An-Nawawi, orang yang dikatakan mencintai kerana keagungan Allah itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dengan tujuan agar dapat lebih mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dapat saling mengingati untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa tawassaw bil haqq, dan bukan kerana tujuan keduniaan, meraih harta, pangkat, kedudukan, wanita dan sebagainya. Rupanya yang dimanai berkawan dengan orang, cinta dengan orang kerana keagungan Allah itu sebab kita ada tujuan untuk menjadi lebih taat kepada Allah. Bila kita berkawan dengan orang ini, kita banyak mengingati Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Sebab itu kita mari dan sayang dengan orang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan suka dengan orang, kata Syekh Tuan Al-Qarni, tujuan dia sebab kawan dengan dia kaya. Dekat dengan dia, insya-Allah dia boleh recommend kita naik pangkat. Duduk dengan dia, dia ni kenal dengan wanita yang saya suka dan sebagainya. Jadi masa benda yang disebut ni kita boleh tengok bila seseorang dia ada di puncak puasa, ramai juak-juak dia. Bila dah tak ada kuasa, orang pun tak mari dah. Kita tengok para ulama kita kaya, ada harta, tapi macam seumpama semut menghurung gula. Gula pantang tumpah sikit, mari semut. Itu diibaratkan orang ilmuwan, para ulama. Saya tetap beri contoh almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Orang duk marah macam-macam kat dia. Sekali dia meninggal dunia, macam semut menghurung gula. Mari tuan-tuan pergi tengok balik apa orang maki, orang hantam dia. Tapi bila Allah sayang dia, Allah bukti. Almarhum Ustaz Fadil Nur, apa orang tak sebut ni? Tak apa. Sebab kita bercita-cita untuk menarik perhatian Allah, bukan perhatian manusia. Jadi jangan berkawan dengan orang sebab projek, nak dapat itu, jangan. Jaga baik-baik tuan-tuan. Al-Qadi Iyad berkata, ini satu ulama besar. Qadi Iyad ni ulama besar. Tuan-tuan mesti biasa dengar 2-3 nama yang besar-besar. Kata Qadi Iyad, Al-Qadi Iyad, penyandaran lafaz az-zil. Kita masuk pula al-zil dalam hadis ini, dia ada sebut perkataan zil. Zil ini naungan. Lafaz az-zil, naungan kepada Allah SWT mengandungi erti kepemilikan. Rupanya naungan itu kepemilikan yang mempunyai suatu kuasa yang tiada tandingan. Kerana setiap naungan adalah milik Allah SWT.
dan merupakan ciptaan dan kekuasaannya sahaja. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, di tangannya, tangan itu di kekuasaannya segala kerajaan di langit di bumi. Nih, bumi ini kecil sangat. Nampak banyak pemimpin hebat, tapi dia tetap naungan Allah. Ada satu hadis lain menceritakan pada mahsyar nanti Allah menyeru mana ketua-ketua, mana raja-raja berhimpun depan aku, jumpa raja segala raja. Ada hadisnya. Itu maksudnya azil, naungan Allah, kepemilikan Allah. Dan yang dimaksudkan dengan naungan di sini ialah perlindungan di bawah arasy-Nya, sebagaimana yang disebut dalam hadis lain menerangkan perkara tersebut. Maknanya naungan Allah itu, kata Syekh Al-Qarni, di bawah arasy Allah SWT. Kita bincang itu ya. Arasy ini bukan boleh kita tunjuk dalam slide. Tunjuk slide Ustaz, kita nak tengok arasy, tak ada. Baca itu ya. Cukuplah kita memahami sekadar itu, kepemilikan arasy Allah itu tiada tandingan. Sedangkan maksud dari hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah bermakna apa? Hari kiamat. Masa hari kiamat nanti tak ada kerajaan Amerika. Tuan tengok Israel laknatullah. Orang kata Netanyahu turun ni kira lega lah. Dah perangai lebih kurang. Kita aja sibuk dengan dunia kita. Dah lupa Palestin kan. Tapi tuan kena ingat, pengaboman terus berjalan. 3 hari sudah meniti air mata. Bom rumah, bom sana. Dan dia ada sniper. Sniper ni apa? Penembak tepat Israel. Pantang lepas, mereka akan tembak budak-budak. Bukan tembak orang tua. Sniper. Sharp shooter dia. Tendang budak. Pah! Budak. Itu dia kerja. Sampai waktu nanti tak ada kerajaan lain. Hari ini bergaduh buat kerajaan. Sampai masa hang tahulah tinggi rendah langit. Macam kita baca. Ketika, yakni pada hari kiamat nanti, ketika semua manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, dan ketika itu matahari direndahkan di atas kepala mereka, dan panasnya semakin bertambah hingga menyebabkan banjir keringat. Tuan-tuan boleh buka kita Ihya Ulumuddin, Syekhul Hujjatul Islam kita, Imam Ghazali mensyarahkan hari kiamat. Kenyang pun. Buka Ihya Ulumuddin, baca bab kiamat pukul 3 pagi. Kenyang perut kata orang apa? Lupa nak makan. Kata Imam Ghazali, matahari turun sampai sejengkal setelah hidup dalam tempoh yang tak diketahui bergelap. Saya teringat Tuan Guru ni Abdul Aziz mensyarahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tingkatan 6 saya dah dengar dah kuliah tentang kebangkitan yang ada pada kubur. Benda yang melata ni semua bangkit merayapnya kita semua sekali. Duduk dalam gelap. Berapa lama kiraan akhirat. Merapulah kita merayap-rayap dalam gelap besok. Kita baca satu hadis yang lain. Aisyah menggambarkan apa yang disebut oleh Rasulullah kepada beliau, manusia bangkit dalam keadaan bertelanjang, lelaki kembali tidak bersunat kecuali para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, wanita-wanita yang hidup dia dulu menutup aurat, ini terkecuali. Yang lain bertelanjang bulat. Sekali buka cahaya matahari, bukan macam cahaya
matahari manusia hari ini. Turun sampai sejengkal. Maka sesiapa yang tidak berpeluh ketika di dunia, yang ini berpeluh, berjuang, mencari redha Allah. Ini tuan-tuan keluar rumah, start yang kaitannya boleh dikira berpeluh lah kira. Dia tak ada peluh sana. Siapa yang dunia ni tak pernah berpeluh kepada Allah, dia akan diukur dengan keringat dosa yang dia lakukan dengan jumlah peluh yang peluh. Ada orang lumpuh sampai buku lali, ada sampai lutut, ada yang tercungap, ada yang sampai berenang dalam peluh dia sendiri. Itu semua syarah tu boleh dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan, saya nak ambil 5 minit sahaja. Tak ada dalam kitab tuan-tuan, apa bukti cinta kerana Allah. Saya nak sebut sekali saja, 14 perkara. Sekali lalu saja. Kalau nak syarah satu-satu benda ni semua ada dalil. Tapi kita baca tajuk je. Apa bukti tindakan kita cinta kerana Allah? Pertama, kita mesti suka kebaikan, menyukai kebaikan dan membenci keburukan saudara kita. Kerana Allah, satu kena buat. Usahakan dalam diri kita. Kedua, tiada hasad. Itu bukti kita cinta dengan saudara kita. Jangan hasad dengki. Tiga, memenuhi hak-hak saudara. Kita mesti memenuhi keperluan saudara yang kita cintai. Keperluan dia, hak dia kena. Jiran kita, hak dia ada. 4, bila kita cinta kerana Allah, jumpa orang yang kita sukai, mesti ajak dia buat benda baik dan suruh dia meninggalkan keburukan. Mesti buat. Tak, saya segan Ustaz. Tak, itu tak cukup lagi. Suka dia, suka. Dia ni beli 5 ekor, nasihatkan dia. 5, bertolong-tolong dalam kebaikan dan jangan bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu Quran sebut tu. Yang keenam, bantu saudara yang dizalimi dan bantu saudara yang buat zalim. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami faham tolong orang yang kena zalim macam orang Palestin. Tapi tolong orang buat zalim macam mana? Nabi kata, tolong saudara kamu yang buat zalim tu. Berhentikan kezaliman dia. Tolong dia tu, kita usaha berhentikan kerja zalim dia. Oh, itu sebab semua ni ada dalil. Kita sepintas lalu je. 7. Bukti cinta kita kepada saudara kita kerana Allah, mesti kita ada rasa apa? Mendoakan kebaikan dan keampunan kepada saudara. Mesti kita buat. Dan doa kita kepada saudara tanpa dia ketahui, itu disambut oleh malaikat atas kepala, terus dimakbulkan. Dan doa tu patah pada kita balik. Dengan syarat saudara kita tu tak tahu kita doakan dia. 8. Kalau kita suka pada orang itu, khabarkan kecintaan, kesukaan kita pada dia. Oi, larat lah macam tu. Kita jumpa satu orang, saya sayang dengan tuan. Tuan-tuan berani buat. Tapi itu berlaku pada seorang sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis riwayat Anas bin Malik dalam Sunan Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Suatu hari Rasulullah duduk dengan seorang sahabat. Sedang duduk-duduk, lalu satu orang depan melintas. Maka sahabat ni kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sangat mencintai orang ini kerana Allah. Jadi Nabi kata, dia tahu tak kamu mencintai dia kerana Allah? Tak tahu. Pergi habaq dia sekarang. Nabi suruh. Pergi sekarang. Bagi tahu dia. Terus sahabat ni bangkas. Ikut dia sampai belakang. Siapa dia? Syekh. Ana nak sebut satu perkara pada enta. Ana mencintai enta kerana Allah.
Apa kata sahabat? Semoga enta dicintai oleh zat yang Allah SWT, kerana enta mencintai ana kerana dia. Dia balas macam tu. Tapi kita tak tergamak tuan-tuan. Orang kalau kasar pun ni kan. Tuan-tuan duduk kedai kopi esok lalu satu orang terus bengkeh. Syah, ana ni mencintai enta kerana Allah. Tak tergamak kita. Tak tergamak. Tapi Nabi semua. Yang ke-9, buat baik dan selalu beri kemaafan kepada saudara kita. Ke-10, berusaha lepaskan saudara kita daripada kesusahan. Penuhi keperluan dia macam saya. Orang penuhkan keperluan makan minum saya 3 minggu tak boleh keluar rumah kan. Duit tak ada guna. Dan tutup aib dia. Jangan suka buka aib orang. Yang ke berapa tuan-tuan? Ke-11. Selalu buat baik dengan mencari wajah Allah itu. Kerana mencari keredaan Allah. Buat baik kerana mencari redha Allah. Sama nanti kita tuan-tuan boleh buka surah Al-Insan. Ayat ke-8 dia ada sebut dekat situ. 8 dan 9. Yang ke-12. Jangan memburukkan sahabat saudara kita. Dan jangan menghina dia. Di belakang jangan buruk, jangan hina dia. Ke-13, jangan menyakiti hati dia. Dan yang terakhir, kita mesti mendamaikan saudara kita yang bertikai. Mesti kita ikut perintah Allah dalam suratul Hujurat ayat 40. Iaitu, mesti kita satukan umat Islam yang bertikai. Jadi kita jangan bergaduh lagi tuan-tuan. Minta maaf sebutlah. Orang Melayu paling kuat fraction, pecah belah. Teruk. Orang lain kita nampak dia berlainan, tapi cita-cita dia semua berjaya dicapai. Tak boleh orang ini kumpulan ni dapat. Kumpulan ni teruk sangat, kumpulan ni pula dapat. Kita berpuluh tahun tanah beratus hektar ditanam dengan musang king. Gaduh lagi lah. Cukuplah. Mari kita satukan hati kita kerana Allah. Jangan berpecah belah. Itu saja pesanan saya sesuai dengan bacaan hadis kita malam ini. Mohon maaf terlebih daripada masa, waktu isyak telah pun masuk. Kalau tak habis syarah ni, saya rasa tak senang tidur malam ni. Mesti bagi habis. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ghafir lana. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua. Wali walidaina, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Walil mu'minin, dosa seluruh orang mukmin, saudara mara kami, anak-anak kami, adik-adik kami, jiran-jiran kami ya Allah. Yauma yaqumul hisab, di hari tegaknya pembalasan. Fatirus samawati wal ardh, ya Allah, Engkau Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, Engkau lah wali pelindung kami dunia akhirat. Tawaffana muslimah, matikan kami semua sebagai seorang muslim. Walhiqna bis-shalihin, masukkan kami dalam golongan orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum